Jom kita saksikan nota ringkas kita. Okey, ini ada beberapa soalan contoh untuk kita explain apa itu ubahan. Okey, sebelum tu kita cerita sikit, sedikit apa itu tajuk ini. Okey, yang pertama kita kena kenal pasti ada hubungan. Okey, hubungan yang diwakili oleh simbol seperti ini. Ni simbol berkadar ya. Okey, baca alfa sikit simbolnya. Jadi hubungan. Selepas kita buat hubungan, kita kena buat persamaan. Jadi kalau kita buat setakat simbol saja, hubungan saja, tidak ada persamaan, maka kita tidak boleh menyelesaikan masalah. Jadi kita kena bentukkan persamaan dengan mewakilkan K sebagai pemalar. Maksudnya K itu pemalar. Kalau kita dapat K itu nilainya 4, jadi K itu sentiasa 4. Jadi K adalah sebagai pemalar. Pemalar adalah satu figure yang kita dapat cari nanti. So figure itu kita akan gunakan untuk menyelesaikan masalah persoalan kita ni. Jadi dia adalah pemalar lah, nilai yang sama. Okey, so jom kita buat yang pertama dulu. Contohnya, jadi kita sekarang nak belajar macam mana letakkan simbol hubungan ini. So yang pertama, data M berubah secara langsung. Cikgu merahkan dia. Nampak tak merah dengan biru? Supaya awak nampak sikit antara songsang dengan langsung. Okey, yang pertama kita buat M berubah secara langsung dengan F. So kita ada dua perkara kat sini, M dengan F, dua perkara kan? Okey, so macam mana kalau kita nak buat hubungan dulu? Kita pecah dua, satu untuk hubungan, satu untuk persamaan. Kita buat hubungan dulu. So M berhubung dengan F, maksudnya M berkadar terus dengan F. Kalau dia direct macam tu, maksudnya adalah berkadar terus dengan F. Okey, boleh? Okey, jom kita buat lagi. So kita jadikan dia dalam bentuk persamaan. Bila letak persamaan, kita kena letak K. Nampak tak? Yang ni tak ada K, yang ni ada K. Nampak perbezaan dia? Bila kita letak K, kita akan buang dia punya hubungan, kita akan letak sama dengan. Nampak tak? Perasan tak? Bila ada sama dengan, itulah namanya persamaan. Inilah namanya persamaan. Jadi M sama dengan KF, itulah persamaan. Jadi dah dapat persamaan. Okey, jom kita buat yang lain lah. Kita buat nombor 2. Okey, V berubah secara langsung dengan S. So V berubah secara langsung dengan S. So ingat, so hubungan dia V dengan S berubah secara langsung. Okey, nanti kita tengok yang songsang pula. Jangan risau. So, dah dapat kita buat hubungan. Kan? Lepas itu baru kita akan buat dia punya persamaan. Okey, seperti biasa kita letak K. Kita letak simbol sama dengan letak K. Dapatlah persamaan kedua. So ingat, dalam bentuk hubungan kita tidak boleh menyelesaikan masalah. Dalam bentuk persamaan baru kita boleh menyelesaikan masalah. Jadi kita kena buat persamaan terlebih dahulu. Okey, 3. A berubah secara langsung dengan kuasa 2. Kadang-kadang pelajar tak perasan kuasa 2. Kan? Kuasa 2. Maksudnya R ni adalah kuasa 2. Kadang-kadang tak perasan. So, kita kena buat. A berkadar langsung dengan R kuasa 2. So, pun sama, kita kena buat persamaan. Tambah K aja. Okey, sampai sini okey Langsung okey? Secara langsung okey Jom, kita tengok contoh secara songsang pula. So, E berubah secara songsang dengan V. So, kalau ada songsang, kita kena ada 1 per. Jadi, 1 per V. Dia kena macam tu. Kalau V, V lah. Kalau S, S lah. Dia kena ada 1 atas. Menunjukkan dia adalah songsang. 1 per. Okay, so macam mana nak jadikan dia adalah persamaan? E sama dengan K per V. Sebenarnya K ni adalah K darab 1. Sebab 1 ni kan. Oleh kerana K darab 1 sama dengan K jadi 1 tu boleh buang lah. Sebenarnya macam tu. Okay? 1. Jadi dapatlah E sama dengan K bahagi V. So ni adalah persamaan. Itulah persamaan kita. Okay, 5 berkadar songsang dengan N kuasa 3. Ni senang. Sebab dia bagi terus N kuasa 3. Kalau bentuk ayat kadang pelajar terkeliru. Kalau dia kata dengan kuasa 3N. Dah tertinggal. Kalau macam ni senanglah dia bagi terus N kuasa 3 kan. So ingat di N berkadar terus 1 per N kuasa 3. Pun samalah. Okey. So ingat juga explain lagi. Sebenarnya dekat K ni kita ada nilai 1. K darab 1 sama dengan K. So boleh buanglah 1 tu. Okey. Seterusnya. L berubah secara songsang dengan kuasa 2J. Kadang-kadang kuasa 2 dalam bentuk ayat ni pelajar tertinggal. So baca betul-betul soalannya. Okey, L berkadar songsang dengan 1 per J kuasa 2. So letak K. Tada! Jadi itulah ceritanya. Jadi ingat, ini semua namanya adalah
persamaan. So, persamaan inilah kita nak cari untuk menyelesaikan masalah. Okey, senang semua? Boleh kan buat? Okey, insya-Allah boleh. Okey, so oleh demikian kita akan buat 3 contoh kali ini. Cikgu tunjukkan 3 contoh supaya awak lebih faham. Kita tengok contoh pertama. Contoh soalan pertama. Okey, yang pertama diberi bahawa W berubah secara langsung. Tengok ni. Langsung, kira. Ataupun varies directly. Okey. Dengan kuasa 3P ni. Kuasa 3P. Maksudnya, P itu ada kuasa 3. So, dalam bentuk ayat. So, kena hati-hati. Ya. Kena hati-hati. So, dia kata cube. Dalam bahasa Inggeris pun ada cube of P. So, be careful. So first step, kita buat dulu langkah-langkah dia. Yang pertama, kita kena cari nilai K. Nak cari nilai K, kena buat persamaan lah. Kan? Nak cari nilai K. So, sebelum cari nilai K, kita kena tahu dulu nilai-nilai diwakili oleh ni. W sama dengan 2, P sama dengan 3. Dapat 2 figure tu, barulah cari nilai K. Sebelum cari K tu lah. Okay. So, figure ni kena cari dulu. So, kalau boleh, kita tulis tepi. W sama dengan 12. P sama dengan 3. Tulis kat tepi. Kalau lupa kan. Kalau tak lupa, tanda bulat macam tu pun okey. Okey, nak cari nilai K dulu. Nombor 2. Lepas dapat nilai K, baru kita buat persamaan. Macam tadi lah. Okey. Lepas persamaan, barulah kita boleh jawab soalan. Ataupun kita nak selesaikan masalah persoalannya. So, 3 benda. Okey. 4 termasuk inilah kan. Okey, next. So, ingat nak cari K, kita kena buat hubungan dahulu. Nak cari K, kena buat hubungan dahulu. So W berkadar terus ataupun berkadar langsung. Jadi, berkadar langsung tidak ada per. Kalau macam ni, berkadar songsang. Jadi, oleh kerana berkadar langsung, jadi bukan per lah. Okey, So, second step, kita kena buat persamaan. So, masukkan sama dengan dan masukkan K. Okey? Ini namanya persamaan. Ini penting ni, persamaan ni. Tak ada persamaan ni, tak boleh settle. Sebab itulah daripada hubungan, kita jadikan dia persamaan. Okey, next. Masukkan figure nilai-nilainya. Contohnya W, W sama dengan 12. P sama dengan 3. Nampak tak dia bagi 2 nilai ni? Dia bagi 2 nilai ni sebenarnya adalah untuk cari apa? Untuk cari kita punya K ni. K dia tak bagi dia nilai. Sebab itu dia bagi nilai P dengan W. Okey, jadi oleh demikian kita gantikan P, kita gantikan W dan P ni dalam persamaan kita ni, dalam persamaan ni. Okey, so macam mana ganti? Masukkanlah, sebab W sama dengan 12, kita gantilah W sama dengan 12. Jadi W sama dengan 12. P sama dengan 3. Okey, kuasa ni biarkan. Sebab kuasa 3 kita maintain je. P dengan P P sama dengan 3, jadi P sama dengan 3. Nampak? Kita cakalkan. Okey. Nampak tak sasaran ni yang tinggal adalah K. Kenapa tinggal K seorang? Sebab nak cari nilai K ni. Kita nak cari nilai K. Okey. Nak cari nilai K. Okey. Seterusnya. Kita masuk nilainya seperti biasalah. K 3 kuasa 3, 27. Oleh kerana K dengan 3 ni darab, jadi kita pindah jadi bahagi. So, sebab itulah K ni dibahagi kat situ. 27. So, jadi bahagi kat situ. Okey, jadi 12 bagi 27. Dapat nilai K. So, K dah dapat. Tapi kalau boleh kita kecilkan lagi. Boleh kecilkan lagi tak? 4/9. Kalau nak pakai ni pun boleh juga. Besar sikit lah kan. Jadi 4/9. Tapi ni bukan jawapan. Baru kita dapat nilai K. Nampak tak? Baru step pertama dapat nilai K. Okey, seterusnya. Apa yang perlu kita buat? Kita kena bentuk persamaan. Ni persamaan dah okey. Cuma nak masukkan persamaan yang ada nilai K. Okey. So, kita buat straight tu, nak bahagian dia supaya tak keliru. Okey. Nampak tak? Dua ni adalah sama. Bezanya apa? Dia K. Nampak tak? K. K dia dah ganti. Sebab K sama dengan 4/9. Jadi, K kat sini dia dah ganti dengan 4/9. Okey. Inilah namanya persamaan yang kita nak. Ni persamaan nombor 2 ni. K dah cari. Persamaan pula. Ni namanya persamaan. Persamaan yang ada nilai K. Yang ini persamaan belum ada nilai K. Jadi tidak boleh settle masalah. Okey, dah dapat persamaan ini. Ini penting ni. Okey, dah dapat persamaan ini. So ingat tahu, kita ambil persamaan yang sama je. Cuma kita tukar nilai K je. Alright? Okey, dah.
Dan dapat persamaan tu baru kita baca soalan seterusnya. Okey, tadi kita baca sampai sini aja. Ini belum baca lagi belakang ni. Jom kita baca belakangnya. Hitungkan nilai P apabila W sama dengan 96. Maksudnya W dia bagi ni. Dia bagi nilai W 96. Jadi apa perlu kita buat? Kita gantikan W tu dengan 96. Okey. P ni boleh ganti tak? P tak boleh ganti kerana P yang nak kena cari. Jadi P biar kat situ lah. Okey. Seperti biasalah kan, 4/9 ni. 9 kan bahagi. Kita bawa sana jadi darab. Ini awak belajarlah masa pun PT3 dulu. Ataupun form 2 dulu kan. Okey, darab seperti biasalah kan. So, 96 darab 9. Kita akan dapat 864. So, oleh kerana ini darab, kita bawa ke sini jadi bahagi. So, dah settle. Bahagi 864 bagi 4. Kita akan dapat 216 sama dengan P kuasa 3. Belum dapat P lagi. Kuasa 3. So, kita pindahkan kuasanya. Jadi, punca kuasa 3. Jadi, 216 punca kuasa 3, kita akan dapat P sama dengan 6. Tada! So, itulah jawapannya. Okey, boleh? Ini berubah secara songsang. Kita buat satu yang songsang, tengok. Apa yang berubah ni? Y berubah sesongsang dengan punca kuasa X. Punca kuasa 2X. Hati-hati. So, seperti biasa, cari K, buat persamaan, jawab soalan. Okey, first step, kita kena buat hubungan dulu. Okey, hubungan dia Y berkadar terus dengan X. Y berkadar terus dengan 1 per X punca kuasa 2. Okey, seterusnya adalah kita buat persamaan. Okey, letak K. Ya. Okey, dah letak K, kita letak nilai-nilainya. Dia bagi tak? Y sama dengan 4, X sama dengan 25. Sorry, Y sama dengan 8. Salah sebut pula. Y sama dengan 8, X 25. Tujuan apa? Tujuan nak cari K. Tujuan nak cari nilai K. Okey. Okey, seterusnya 8K, kita macam biasalah. Sebab ni punca kuasa dapat 25, dapat 5. So, ingat ni dah bahagi, bawa jadi darab. K sama dengan 40. Dapat nilai K. So, settle lah. Yang pertama, kita dapat nilai K. Okey. So, seterusnya. K kita buat persamaan. Kita ingat persamaan ni kita transfer je sebelah. Cuma kita gantikan K je. K dah ada 40. Okey. Sama kan? Sama je kan? Ganti K kan? Okey. Seterusnya adalah kita masukkan info yang baru. Soalan yang baru, calculate. Okey, hitungkan nilai Y. Dia nak cari nilai Y. Apabila X sama dengan 100. X ni dia bagi 100. X tu dia bagi 100. So, gantilah. X sama dengan 100. Yang lain maintain je. Ya, tekan calculator je. 1 per punca kuasa 100. Okey, dapat 1 per 10. So, darab lah. 40 darab 1 per 10. Ataupun boleh potong je ni. Kita akan dapat 4. Tada! Itulah jawapannya. So, cikgu harap video ringkas ni dapat membantu anda. So, jangan lupa subscribe channel cikgu. Dan sharekan kepada rakan-rakan anda. Okey, moga bermanfaat.